Bab 11. Meneliti diri. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu sekalian, sebenarnya mengetahui hakikat diri itu fardu ain. Tegasnya, wajib tiap-tiap manusia yang akil baligh, karena sebenarnya makrifat kepada Allah itu ditangguhkan hingga mengetahui hakikat dirinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya, siapa yang kenal akan dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Kenapa makrifat kepada Allah adalah fardu ain? Karena bagaimana bisa ibadah kepada Allah apabila tidak tahu ma'budnya, iaitu yang disembahnya? Bukankah ibadah kepada Allah itu adalah wajib? Sebagaimana firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Oleh kerana itu, segala hal yang menangguhkan fardu ain, maka perkara itu hukumnya fardu. Kesimpulannya ialah mengetahui diri itu adalah fardu ain hukumnya. Sebaliknya, siapa saja manusia yang tidak mengetahui kepada dirinya, tentu lebih bodoh lagi untuk mengetahui Tuhannya. Oleh kerana itu, harus mengetahui dirinya itu agar dapat makrifat kepada Tuhannya. Menurut ahli sufi, yang dimaksud diri di sini adalah diri yang harus yang disebut roh, sebagaimana firman Allah, artinya, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 21. Yang dimaksud diri ialah semua yang halus-halus dalam badan. Apabila kita selagi hidup tidak mengenalnya, sudah tentu tidak akan tahu ketika kita sudah mati. Apabila kita tidak mengenal, sudah tentu kepada Allah pun tidak akan makrifat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 72, artinya, dan barang siapa yang buta, iaitu hatinya, di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Yang dimaksud buta di sini iaitu buta mata hatinya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sebenarnya kamu sekalian bukan buta penglihatannya, akan tetapi buta mata hatinya yang berada di dada kamu sekalian. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu sekalian bahawa sebenarnya manusia itu disusun dari latifah-latifah yang 10. Yang 5 dinamakan alamul amri, iaitu latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri, latifatul qafi, latifatul akfa. Yang 5 lagi dinamakan alamul khalqi, iaitu air, tanah, api, hawa, latifatun nafsi, di mana bersatu anasir yang 4 ini disebut latifatul qalab, iaitu yang halus di sekujur badan. Begitulah menurut pendapat ahli akal atau ahli falsafah. Adapun hasilnya, jumlah latifah yang ada di seluruh tubuh itu ada 7. Pertama, latifatul qalbi, iaitu latifah hati. Tempatnya kira-kira 2 jari di bawah buah dada kiri. Yang mengisi latifah tersebut ialah nafsu lawamah yang mempunyai pengikut 7, iaitu gampang tertarik, zalim, mengumpat, ingin dipuji, tidak ada rasa kasihan, dusta, lalai terhadap kewajiban,
Kedua, latifatur roh. Tempatnya kira-kira 2 jari di bawah buah dada kanan. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu mulhimah atau dikenali sebagai sawiyah. Pengikutnya ada 7, iaitu pemurah, sederhana, ramah tamah, rendah hati, menyadari kekhilafannya, sabar, tabah terhadap kesusahan. Ketiga, latifatus sirri. Tempatnya kira-kira 2 jari di atas buah dada kiri. Yang mengisi latifah ini adalah nafsu mutmainnah. Pengikutnya ada 6, iaitu sayang pada sesama makhluk, tawakal, senang beribadah, selalu bersyukur, redha, takut berbuat dosa. Keempat, latifatul khawfi. Tempatnya kira 2 jari di atas buah dada kanan. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu mardiyah atau dikenali sebagai radiyah. Pengikutnya ada 7, iaitu baik budi, meninggalkan segala hal selain Allah, belas kasih kepada sesama makhluk, selalu mengajak kepada kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain, kasih sayang kepada sesama manusia, peduli terhadap perasaan orang lain. Kelima, latifatul akhfa. Tempatnya di tengah-tengah dada. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu mardiyah, artinya kesempurnaan. Pengikutnya ada 3. Ilmu yakin, iaitu yakin tahunya. Pangkatnya fana lil af'al. Pandangannya la ma'buda illallah. Ainul yakin, iaitu nyata tahunya. Pangkatnya fana fis sifat. Pandangannya la maqsuda illallah. Hakul yakin, iaitu mutlak tahunya. Pangkatnya fana fis zat. Pandangannya la maujud illallah. Keenam, latifatul nafsi. Tempatnya di antara 2 alis, iaitu di tengah-tengah jidat. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu amarah. Pengikutnya ada 7. Kikir, ambisius, hasud, bodoh, sombong, syahwat, marah. Ketujuh, latifatul qalab. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu kamilah. Yang ini tidak punya pengikut karena berasal dari anasir yang 4, iaitu cahaya air itu putih, iaitu inti air. Cahaya angin itu kuning, iaitu inti angin. Cahaya api itu merah, iaitu inti api. Cahaya tanah atau bumi itu hitam, ialah inti bumi. Adapun nafsu kamilah itu adalah nafsu yang sudah sempurna, merupakan watak atau tabiat yang tetap, selalu berada dalam kebaikan dan selanjutnya bisa naik ke pangkat yang lebih sempurna sehingga senang dan istiqomah dalam ibadah dibarengi mau memberi petunjuk kepada orang lain dan bisa menyempurnakan segala kekurangannya. Malahan
Maqamnya disebut tajalli asma was sifat. Kelakuannya langgeng taqarrub kepada Allah selamanya sehingga disebut insan kamil mukamil.